Hai, selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya dan untuk video ni cikgu nak meneruskan untuk soalan nombor 5 penyelesaian persamaan linear. Okey, untuk soalan nombor 5 ni dia lain sikitlah berbanding soalan nombor 4. Okey, mestilah ada penambah kesukaran bagi setiap soalan lah ya. Okey, jom kita pergi ke soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 meminta kita menyelesaikan juga. Okey ya. Tapi kat sini dia ada tambah sikitlah. Ada dari segi bracket, dari segi kurungan, okey, dan gabungan-gabungan simbol-simbol positif dan negatif. Okey, jom kita tengok soalan nombor 5A. Okey, untuk soalan sebegini, okey, mula-mula sekali pelajar perlu melihat mana kedudukan kurungan tersebut dan apa yang ada di luar kurungan dan apa yang ada di di dalam kurungan. Sebenarnya pelajar kita dah belajar benda ni apabila di bab 1 nombor nisbah iaitu positif negatif, negatif negatif, positif positif dan negatif positif itu semua sepatutnya para pelajar dah tahu apa dia punya hasil apabila proses perjumpaan positif negatif 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 positif positif tersebut ya. Okey, tak nak cakap banyak, kita terus kepada proses penyelesaian. Okey, first kali, bila kita tengok kat sini, kita akan salin 3Y. Sebab kita usik lagi. Yang kita perlu fikirkan adalah di kawasan sini. Sorry. Ni, di kawasan sini. Positif jumpa negatif. Positif dan negatif ni perlu diringkaskan supaya kita punya persamaan tu makin ringkas. Okey, persamaan kita makin ringkas. So that bila kita ringkaskan dia, negatif jumpa positif, dia akan menghasilkan negatif. Okey, asalnya daripada 2 simbol dia dah jadi 1 simbol. Okey, 7 ni kita maintain. Kalau awak tengok cikgu akan tulis di bawah dia selari sahaja tidak berubah keadaan kedudukan. Okey, seperti ni ya. Okey, dan kalau awak lihat kat sini, apabila kita dah meringkaskan kurungan tersebut, kita dah jadikan dia sebagai soalan yang pernah kita jawab di soalan nombor 4 sebelum ini. Okey, so bila kat sini keadaannya kita boleh teruskan. Kita tulis 3Y macam ni. Okey, kita samakan 23. Sebab apa? Sebab kita nak memindahkan negatif 7 ini ke belah kanan. So, bila kita nak pindahkan ke belah kanan, dia akan jadi apa ya? Ya, dia akan jadi positif 7 seperti ini. Okey, awak buat satu demi satu. Walaupun kita nak selesaikan Y sahaja bermaksud nombor-nombor di sekelilingnya tu perlu dipisahkan, perlu diasingkan, perlu dibuang, perlu dipindahkan. Bermaksud jawapan akhir hanya huruf sahaja. Okey, pelajar. Okey, jadi kita teruskan 3Y. Tengok ada ruang kosong. Cikgu tak rapatkan pun. Okey, 23 tambah 7 jawapan dia 30. Okey. So kita dah tahu tadi kan, nombor dan huruf bila rapat, tengah-tengahnya adalah operasi darab. Okey, jadi kat sini cikgu buka lah. 3 darab Y sama dengan 30. Okey. So jadi Y sama dengan 30 bahagi negatif 3. Sebab dia ada bahagi darab di belah kiri, maksudnya pindah jadi bahagi. Jadi Y sama dengan negatif 10. Okey, penyelesaian dia mesti panjang macam ni sebab awak beginner. Awak baru nak belajar, awak baru nak tahu. Proses pemindahan adalah step by step. Jangan pindahkan semua sekaligus. Okey? Kita pergi ke soalan seterusnya. Cikgu pilih sebab yang lainnya semua hampir sama. Okey, cikgu pergi ke soalan G. Okey, pergi ke soalan G. Cikgu besarkan. Okey, 8 tolak Z per 2 sama dengan 5. 8 tolak Z per 2 sama dengan 5. Okey, kalau kat sini kita perlu pindahkan yang mana dulu ya pelajar? Okey,
Tahu tak apa cikgu bagi tahu kita kena pindahkan ni positif 8. Okey tak ada simbol bermaksud dia positif. So bila kita pindahkan positif 8 ke ke belah kanan ni, yang tinggal ni adalah negatif Z per 2 sama dengan 5 tolak 8. Macam tu. Okey, so negatif Z per 8, kita masih lagi selesaikan dia. Macam ni. Sehingga selesai, barulah awak pindah. Okey, sebab awak tak boleh nak buat sekaligus, awak buat satu demi satu. Okey, jangan gopoh-gapah. So, dek sekarang kita nak pindahkan apa? Okey, kita nak pindahkan ni. Minta maaf. Okey, kita nak pindahkan ni. Sorry, kejap. Terkena pula Z ni. Okey, kita nak pindahkan ni ya pelajar. Negatif 2. Okey, kita nak pindahkan negatif 2. Kat situ adalah operasi dia, operasi bahagi. Okey, operasi dia adalah operasi bahagi. So, negatif 2 tu dah bawa belah kanan, dia yang tinggal sini adalah Z sama dengan negatif 3 darab negatif 2. Okey, sebab operasi dia operasi bahagi. Jadi, Z sama dengan 6. Z sama dengan 6. Okey, itu cara menyelesaikan dia. Okey, kalau awak kurang jelas di sini, awak kena pause, repeat bahagian ini. Okey, begitu juga untuk soalan H, I dan J. Pastikan awak pindahkan nombor-nombor yang single-single ni dulu. Pindahkan tu dulu sebagai syarat yang pertama, baru awak pindahkan nilai pembawahnya. Okey, itu sahaja, tak ada yang pelik-pelik untuk soalan J ni. Okey, cikgu nak pergi pula ke soalan K. Soalan K ni. Soalan K ni dia berbeza kerana apa? Kerana huruf itu berada di bawah. Sebab sebelum ni awak akan nampak huruf-huruf berada di atas kan? Atas per. Sekarang awak nampak hurufnya berada di bawah per. Okey, di bawah per. So, apa perlu kita buat? First kali, awak perlu pisahkan ini. Pindahkan dulu yang tak berkenaan lah. Okey, jadi dia akan jadi positif 14X sama dengan 4. Tambah ke tolak? Ya, tolak ya. Tolak 2 seperti ni. Okey, so dia akan jadi 14 per X sama dengan 2. Okey pelajar. Okey, dalam kes ini apabila X berada di bawah, awak tak boleh main pindah sahaja ya pelajar ya. Awak kena follow teknik ini ya. Okey, awak kena tukarkan kedudukan. Nampak tak dua anak panah tu? Bukan dua anak panah lah, anak panah dua arah kat situ. Okey, anak panah dua arah itu membawa maksud nombor 2 tu pindah ke bawah, manakala X tu bawa naik ke tempat nombor 2 tu. Okey, macam ni. Jadi 14 per 2, pindahkan 2 tu di bawah. Okey, sama dengan maintain, kekal. Dan X ni ambil pula kedudukan 2 tadi. Okey, maksudnya itulah tukar kedudukan. Okey, bila tukar kedudukan bermaksud sekarang X itu dah berada di atas. Dah tak ada lagi di bawah. So, bila berada di atas, X tu senang diselesaikan dan kita boleh selesaikan 14 bahagi 2 macam tu sahaja. So, jawapan X akan menghasilkan nombor 7. X akan menghasilkan nombor 7. Okey, mesti awak nak tanya kan, kenapa X tu tiba-tiba belah kanan? Selama hari ni cikgu ajar belah kiri sahaja. Okey pelajar, sebenarnya huruf-huruf yang kita selesaikan ni tak semestinya wajib belah kiri. Okey, dia boleh jadi belah kanan, dia dah boleh jadi belah kiri as long as huruf itu dah tak ada apa-apa nombor.
Dia tak boleh ada negatif, tak ada nombor 2, tak ada per, tak ada pecahan. Ya, dia mesti seorang-seorang je berada di kedudukannya. Sama ada belah kiri ataupun belah kanan. Kita boleh terima. Okey, harap penjelasan soalan K ni dapat diikuti oleh semua pelajar. Okey, cikgu startkan kat sini because of para pelajar biasanya dia akan keliru dengan soalan sebelum tadi ya. Okey. Okey, awak boleh cuba yang soalan yang sama untuk soalan N nanti. Okey, dan okey, tiada lagi soalan lain. Cuma cikgu pergi ke soalan O yang mana Y tambah 3 tambah negatif 2 sama dengan 6. Yang ni pun sebenarnya kita dah jumpa. Okey, dah jumpa dan sepatutnya awak dah boleh buat sendiri tadi. Yang mana kita perlu selesaikan dahulu simbol tersebut. After that, kita boleh selesaikan seperti biasa. Y per 3 sama dengan 6 tambah 2. Okey, negatif pindah ke kanan jadi positif. Jadi Y per 3 masih lagi tulis macam biasa dan ini akan menghasilkan nombor 8. Per 3 membawa maksud bahagi 3. Jadi bila kita pindah belah kanan, dia akan menghasilkan 8 darab 3. Jadi jawapan akhir akan menghasilkan Y sama dengan 24. Begitu juga untuk soalan nombor P, dia sama bentuk, cuma huruf B-nya berada di bawah. Ini adalah proses gabungan soalan-soalan K dan N tadi. So harap kamu dapat slowly untuk fahamkan dan jangan lupa mesti buat supaya ini akan membantu awak untuk step yang seterusnya. Okey pelajar, itu saja cikgu tinggalkan sebagai kerja rumah awak. So yang mana cikgu tak tanda, yang cikgu tanda semua jadikan kerja rumah. Okey, itu saja soalan penerangan mengenai soalan nombor 5.